Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada murid-murid cikgu yang cikgu sayangi, yang cikgu rindui sentiasa. Hari ini kita akan belajar tentang syair Pohon Buluh, yang mana kita akan kaji tentang maksud. Yang kedua, tema dan persoalan. Yang ketiga, bentuk dan gaya atau seni bahasa. Dan yang keempat adalah nilai dan pengajaran. Jom sama-sama kita dengar cikgu bersyair ya. Karya Muhammad Yusuf Makno dan Dr. Abdul Rahman Kai. Menara tinggi banyak bertingkat, di sana tiada bilik bersekat, tiada bertangga naik melekat, mata-mata menjaga segenap pangkat. Yang ada sedia panji-panji bendera, hingga sampai ke kemuncak menara. Banyak ada ia bersaudara, yang ada pula bersama gara. Selalu dipandang, dilihat adanya, tinggi rendah dijerat pangkatnya, besar kecil ikat binanya, terlalu kuat pula asasnya. Ikatnya licin, di luar di dalam, gelapnya di dalam seperti malam. Air tak tiris seperti kolam, ikat tingkatnya tak nampak alam. Demikianlah irama selendang dilema. Okey, dah dengar cikgu bersyair. Tapi bukan cikgu Hatimah lah, cikgu lain. Okey, seterusnya maksud rangkap pertama. Pohon buluh digambarkan sebagai sebuah menara tinggi yang bertingkat-tingkat tetapi tidak mempunyai bilik dan tangga. Setiap pangkat merujuk kepada ruas buluh dikawal oleh mata-mata. Mata-mata ni merujuk kepada miang buluh. Secara realitinya, rumpunan buluh menggambarkan masyarakat. Masyarakat dinasihatkan supaya hidup secara bermuafakat, saling menghormati antara satu sama lain. Seterusnya, bagi maksud rangkap kedua, daun-daun buluh yang kebanyakannya sama saiz diibaratkan sebagai kibaran bendera dari pangkal hingga ke puncak pokok. Daun-daun buluh menggambarkan kehidupan masyarakat berbilang kaum dalam satu tampuk pimpinan yang hidup aman, sentosa dan sejahtera. Dalam rangkap ketiga pula membawa maksud tentang resmi pokok buluh, iaitu hidup berbatang-batang dalam satu rumpun tanpa mengira kekuatan atau saiz, menggambarkan kesatuan yang kuat ataupun utuh. Jadi, masyarakat perlu hidup bersatu padu tanpa mengira kaum, pangkat, kedudukan atau status. Barulah rakyat boleh hidup dengan harmoni. Maksud rangkap 4 ialah menjelaskan lebih lanjut keadaan di bahagian dalam dan di luar buluh yang licin. Bahagian dalam batangnya gelap, umpama malam. Boleh menakung air tanpa tumpah. Ini menggambarkan keadaan masyarakat yang bersatu padu dan hidup secara bermuafakat. Hubungan yang kukuh sesama anggota masyarakat menjadikan masyarakat tersebut satu unit yang kuat. Tema dalam syair ini mengetengahkan tentang sikap bersatu padu dalam kalangan masyarakat perlu diamalkan demi mewujudkan keharmonian dalam negara di bawah naungan undang-undang. Bagi persoalan, ada 3 contoh persoalan yang cikgu kongsikan di sini. Yang pertama, persoalan perpaduan bagi melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Yang kedua, persoalan sikap bertanggungjawab untuk menjaga keamanan negara.
Dan yang ketiga, persoalan sikap amanah dalam menjalankan tugas. Seterusnya, bentuk. Dalam syair ni sama juga macam mana kita kaji bentuk sajak hari tu. Macam itulah kita kaji tentang bentuk syair. Di mana kita tahu berapa rangkap, berapa bilangan baris, berapa bilangan perkataan, suku kata, rima akhir terikat ataupun bebas. Jadi rima akhir untuk syair Pohon Buluh ni adalah terikat, iaitu rima akhirnya adalah A dan A. Gaya bahasa ataupun seni bahasa dalam syair Pohon Buluh ni kita ada satu, repetisi, iaitu pengulangan dalam kata. Daripada perkataan repeat, ulang. Okey. Jadi contoh, tinggi, diulang rangkap 1 baris 1, diulang dalam rangkap 3 baris 2. Yang kedua, unsur bunyi. Unsur bunyi ni ada 2, asonansi dan aliterasi. Asonansi pengulangan vokal, aliterasi pengulangan bunyi konsonan. Tengok contoh di situ. Yang ketiga adalah gaya bahasa perbandingan atau kita panggil sebagai simili. Simili ni kalau awak nak kenal pasti, cari sahaja perkataan seperti, bagai, umpama, bak. Itu adalah simili. Jadi contoh dalam syair ni, gelapnya di dalam seperti malam, air tak tulis seperti kolam. Yang keempat adalah singkatan, singkop. Contoh, tak. Dan yang keenam adalah inversi. Inversi ni pembalikan susunan kata. Contoh, terlalu kuat pada asasnya. Sepatutnya asasnya terlalu kuat. Yang ketujuh adalah kata ganda. Jadi kata ganda ni kita tahulah, contohnya mata-mata dalam rangkap 1, panji-panji dalam rangkap yang kedua. Seterusnya kita masuk kepada nilai. Ingat, nilai bila jawab soalan nilai, awak mesti letak perkataan nilai di hadapan. Kalau tak ada, memang tak ada markah. Okey. Jadi contoh 1, nilai keadilan. Contohnya, pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab dengan adilnya kepada semua pihak. Nilai yang kedua adalah nilai tanggungjawab. Contohnya, setiap individu memiliki tanggungjawab untuk menjaga imej negara. Yang ketiga, nilai perpaduan. Contohnya, setiap anggota masyarakat hidup bersatu padu tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Pengajaran yang terdapat dalam syair Pohon Buluh pula, cikgu bagi ada 3 contoh di sini. Yang pertama, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab dengan adil dan saksama untuk kepentingan semua pihak. Yang kedua, kita hendaklah bertanggungjawab menjaga imej negara supaya negara kita dikunjungi oleh pelancong. Yang ketiga, kita hendaklah memupuk perpaduan tanpa mengira kedudukan supaya negara kita aman dan damai. Ingat, bila menjawab soalan pengajaran, mesti ada perkataan kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Okey, itu sahaja tentang syair Pohon Buluh. Cikgu harap awak boleh faham apa yang kita bincangkan kali ini. Okey, jadi apa tugasan anda? Tugasan sila hantar video anda bersyair bertajuk Syair Pohon Buluh. Selamat bersyair. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.